Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyin karim وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat akal, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat ruang masa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan segala nikmat tersebut semata-mata untuk melakukan perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung kembali pada membicarakan soal pelihara lidah kita, iaitu pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita ungkapkan dan tidak sepatutnya kita gunakan lidah tersebut. Maka di dalam kitab ini telah disebut tentang penjagaan lidah kita. Mungkin kebanyakan daripada kita sibuk untuk menjaga tubuh badan kita. Mungkin di antara kita yang sibuk untuk menjaga muka kita agar sentiasa nampak lincin, putih, berseri dan sebagainya lagi. Tapi kebanyakan orang hari ini dia lupa untuk menjaga tata cara percakapan mereka melalui lisan, melalui lidah, melalui percakapan yang mereka ungkapkan dalam kehidupan seharian. Dan kena ingat bahawa lidah inilah yang boleh menjadi pemusnah pada segala perkara-perkara kebaikan yang kita buat. Walaupun kebaikannya itu cukup banyak, walaupun ganjaran ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla itu banyak kita lakukan, tapi dengan sebab percakapan, dengan sebab lidah kita inilah yang akan dihumbankan oleh Allah Azza wa Jalla di kalangan kita ini ke dalam api neraka. Walaupun amalannya banyak, tetapi sekiranya percakapan lidahnya tidak dijaga, maka habislah segala amalan-amalan tersebut. Dengan sebab binasanya perkataan yang diungkapkan ataupun yang dilontarkan dalam kehidupan ia. Baik, kemudian kita sambung muka surat 168, iaitu waqala musannifu rahimahullahu ta'ala fi darin fi dunya wal akhirah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka yawmal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakata anhu bal lima lam tal'an iblisa tula umrika walam tushaghil lisanaka bizikrihi lima lam tus'al anhu walam tutalabu bihi yaumal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillah ta'ala
tulibta bihi wa su'ilta anhu wala tazumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Imam Ghazali menyatakan bahawa sesungguhnya ketahuilah olehmu bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu ataupun tiada ditanya bagimu kenapa tidak engkau laknat akan si fulan. Imam Ghazali menjelaskan kepada kita pada hari kiamat nanti kamu tidak akan ditanya kenapa kamu tidak melaknat kepada si fulan ataupun si fulan, walaupun tergolong di kalangan orang yang zalim sekalipun. Tak boleh kita nak melaknat mereka, kan? Pokok nak mengungkapkan perkataan-perkataan mengenakan akan laqab ataupun gelaran yang tak elok, maka kita tidak dituntut untuk mengungkapkan perkataan seumpama itu. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak melaknat ia sedangkan dia dulu pernah melaknat kamu, sedangkan dia pernah menzalimi kamu, sedangkan dia pernah berbuat jahat kepada kamu, ataupun dia ni tergolong di kalangan orang-orang yang jahat dan sebagainya lagi. Baik, itu di antara dia. Tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kita tidak melaknat seseorang, apatah lagi mereka yang tidak melakukan kesalahan ataupun perkara yang besar-besar dihitungkan pada perjalanan kesalahan mereka. Baik, tidak akan ditanya kenapa kamu melaknat ataupun kenapa kamu tidak melaknat. Baik, kemudiannya lagi, dan tiada dikata bagimu, tidak dituntut bagimu kenapa engkau diam daripadanya. Kenapa kamu tidak mengungkapkan perkataan laknat pada seseorang tersebut? Kerana dia telah melakukan kezaliman, dia telah melakukan pelbagai aniayaan kepada kamu. Kenapa kamu tak laknat dia? Tidak akan ditanya persoalan ini. Baik, daripadanya. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu, dan tiada dibimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, yakni laknat kepada iblis, nescaya tiada ditanya akan dikau daripadanya. Jelas kepada kita, walaupun iblis sekalipun, kalau kita tidak pernah melaknat iblis, maka Allah Ta'ala tidak akan tanya kenapa kamu tidak melaknat iblis, sedangkan iblis tu jahat sedangkan iblis tu kuajak musuhmu yang nyata dan sebagainya lagi. Tidak akan ditanya. Walaupun pada hakikatnya boleh saja kita melaknat iblis, tetapi perkataan yang lahir daripada mulut kita itulah yang datangnya daripada peribadi kita sebenarnya, kan? Itu di antara dah. Dan juga tidak dituntut kepadamu, kenapa di hati kita tidak ada kebimbangan dengan sebab kita tidak melaknat iblis. Tak akan ditanya, kan? Kok lah kita bimbang, aku ni tak pernah pun kutuk iblis, laknat iblis, kok ada bimbang. Maka tidak akan ditanya persoalan seumpama ini pada hari kiamat nanti. Dibimbang lidahmu dengan menyebut akan dia apa? Akan perbuatan melaknat iblis, nescaya tiada ditanya akan dia, tiada ditanya akan dikau daripadanya, iaitu melaknat iblis. Dan juga tidak timbul bimbangnya hati kita dengan kita tidak melaknat akan iblis itu sendiri. Dan tiada dituntut akan dikau dengan dia, maksudnya tidak dituntut akan dikau akan kita tersebut dengan kita rasa bimbang dengan sebab kita tidak melaknat akan iblis pada hari kiamat. Maksudnya jelas, walaupun di atas muka bumi ni kita tidak melaknat iblis, dan Allah Ta'ala sendiri pun tidak akan menanya kita pada hari kiamat kenapa kamu tidak melaknat iblis. Dan juga Allah Ta'ala pun tidak akan tanya kita kenapa, tidak akan tanya kita adakah hati kamu tidak bimbang dengan sebab kamu tidak melaknat iblis. Tidak akan ditanya persoalan itu, walaupun hakikatnya kita boleh saja melaknat iblis, kan? Tapi tidak akan ditanya persoalan, tidak perlu bimbang dalam hati kita. Dan apabila engkau laknat akan seorang daripada makhluk Allah, apabila kita melaknat satu daripada makhluk Allah, tak kiralah apa pun, sama ada tumbuh-tumbuhan, sama ada di kalangan manusia ataupun haiwan ataupun jamat, iaitu benda batu dan sebagainya lagi, air di lautan, kemudian sungai dan apa juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaknat di antara perkara tersebut seorang daripada makhluk Allah, nescaya dituntut akan dikau dengan dia dan ditanyai akan dikau daripadanya. Allah Ta'ala akan tanya, kenapa kamu melaknat pokok tu?
Kenapa kamu melaknat binatang itu? Kenapa kamu melaknat batu itu? Kenapa kamu melaknat sekian-sekian? Kamu memaki sekian-sekian? Kamu mencerca sekian-sekian? Kenapa? Kamu memaki batu, kamu memaki haiwan dan sebagainya lagi. Kamu memaki air laut. Mengai tak dapat ikan, pergi maki laut. Bukan sebab laut, sebab tangan hang kok tak ada rezeki kah? Kan, itu di antara bukan sebab lautan bergelora, tapi tidak dianugerahkan oleh Allah akan rezeki pada kamu. Kan, tidak perlu kamu melaknat perkara-perkara ataupun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Daripada pemahaman kita di sini jelas, kan? Jelas kita. Di antara penggunaan rasa syukur kita kepada Allah dengan sebab iman yang ditanam di dalam hati kita. Kan, iman yang ditanam di dalam hati kita. Bagaimana iman yang ditanam ini kadang sukar untuk dibaca, sukar untuk kita perhatikan, sukar untuk kita mengeluarkan bagaimana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla ini terdapat kekuatan, terdapat kekuatan, terdapat ketebalan. Bagaimana kita nak tahu bahawa iman kita ini di antara iman yang kita rasa, bukan kita rasa tetapi kita rasa iman kita ini kuat. Di antaranya lagi iman yang ada pada kita ini yang tersembunyi di dalam hati dan jiwa kita ini, iaitu dia akan melahirkan, akan dizohirkan dengan perkataan. Sekiranya kekuatan iman itu ada kuat di dalam hati dia, maka yang zahir daripada mulut ataupun kata-katanya itu pastinya perkataan yang baik. Perbuatannya itu pasti perbuatan yang baik. Kelakuannya tersebut pasti kekuatan yang baik. Maka inilah yang kita nyatakan sebagai zahir daripada kekuatan ataupun akidah kita. Dan akidah kita inilah yang menzahirkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita seharian. Sekiranya kita menzahirkan perkara yang jelek, perkara yang buruk, perkara yang mendatangkan kemurkaan, perkara yang tidak menyenangkan masyarakat sekeliling kita, maka disitulah timbulnya kan soal akidah kita ini, sama ada dipelihara ataupun tidak, sama ada bersih ataupun tidak, sama ada betul ataupun tidak. Maka inilah yang dikatakan zahirkan akidah kekuatan iman kita itu dengan perilaku kehidupan kita seharian, dan disitulah dinampakkan oleh Allah tentang hakikat yang tersembunyi di dalam hati dan jiwa kita melalui keimanan kita. Keislaman kita zahirkan dengan kesempurnaan dalam ibadah. Kita solat dengan penuh kesempurnaan. Kita melakukan dengan penuh perkara yang sah. Kita lakukan ibadat kita tersebut dengan betul apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut apa pertuturan, apa peraturan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Kan Islam kita, bila kata Islam tersebut, kita zahirkan keislaman kita melalui syariat, melalui ibadat yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Maka itulah yang dikatakan kita menggunakan nikmat iman, nikmat Islam dalam kehidupan kita seharian. Maka itulah yang dikatakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kan bentuk syukur. Ada orang kata bahawa dalam hidup ini tidak akan lari daripada dua perkara. Yang pertama sekali syukur, yang kedua sekali sabar. Dan tidakkah kedua-dua sifat ataupun dua perkara inilah yang memasukkan seseorang hamba ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini berlaku dalam kehidupan kita seharian. Bukan hanya sekadar seharian, tetapi sedetik. Perjalanan masa tersebut pasti kita akan lalui. Apa yang menyenangkan dalam hati dan jiwa kita, itu di antara nikmat. Bila kita mendapat nikmat tersebut, itu perkara yang mendatangkan kesukaan dalam hati kita, itu dinamakan nikmat. Maka setiap orang yang mendapat nikmat, dia rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang yang merasa sabar, sabar ini bagi seseorang yang merasakan dia ni mendapat kekurangan, dia kurang, mungkin tak boleh nak tidur pada malam hari dia, itu di antara perkara yang dia kena sabar. Mungkin dia ditimpa sakit, bermaknanya dia kena sabar. Mungkin dalam kehidupan sehariannya ada perkara-perkara yang jatuhkan moral kehidupan dia. Maknanya dalam kehidupan tersebut, sekiranya kita terdapat dalam diri kita tu rasa kekurangan, kita sabar.
maka sabar tersebut dalam kehidupan kita, dan bila dapat nikmat yang lebih kita syukur, maka perkara inilah yang akan membawa diri kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan, tak tunggu malapetaka yang besar, tak tunggu nikmat yang besar, deriang runtuh dan sebagainya lagi. Cukup dalam kehidupan kita seharian yang kita lalui minit demi minit, saat demi saat, itulah yang kita nampak, yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, kita zahirkan kesyukuran kepada Allah. Kalau di antara kita dapat tidur dengan nyenyak, kita bangun, kita syukur. Kita syukur. Mungkin ada di antara kita yang tak bertidur dengan nyenyak, kita sabar. Itu di antara, walaupun amalan yang kecil, walaupun perkara yang menjadi kebiasaan bagi mereka yang telah dizahirkan oleh Allah akan keimanan dan keislaman mereka, sudah pastilah mereka ini sama ada mereka mendapat nikmat, mereka akan syukur, ataupun mereka mendapat kekurangan, mereka akan sabar. Dan amalan inilah yang akan membawa diri mereka itu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara yang kecil, apatah lagi perkara-perkara yang besar. Baik, maknanya perkara tersebut dizahirkan dengan keimanan kita, rasa rukun iman kita, Islam kita, kemudian nikmat akal kita, kesihatan kita, masa ruang masa kita gunakan nikmat tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itu di antara nilaian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudiannya lagi, janganlah engkau celakan sesuatu daripada barang yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, tak kiralah orang mai hantar deriang mangkak 5 masam sekalipun, kan, sambai basi sekalipun, ikan ada ulat sekalipun, pi makan mana sekalipun, tengok-tengok dalam ayam goreng berempah ada ulat bergerak, kan, jangan kita laknat, jangan kita maki, jangan kita melontarkan. Kalau tak mau, kita diam. Itu di antara perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita nak kita menjadi orang yang sentiasa berdamping dengan Nabi di syurga, maka kita akan menjadikan Nabi itu sebagai ittiba' wal iqtida'. Kan, kita mengikut Nabi dan kita meraihkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Nabi menyebut, kan, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang sentiasa bersamanya dengan Nabi yang disebut sebagai Maula, pembantu Rasulullah. Sahabat ni di antara salah seorang ahli sufah yang mereka ini banyak menghabiskan masa di dalam Masjid Nabawi, makan tidur mereka hanya bersama dengan Nabi, mendengar tazkirah, mendengar nasihat, mendengar hadis pengajian Nabi. Kan, satu hari dia menyebut bahawa aku bermalam dengan Rasulullah, maka dia menjadi peneman pada tidur Rasulullah pada malam hari di dalam masjid. Maka dia menyebut bahawa aku menjadi pembantu Rasulullah memenuhi kehendak Nabi. Mungkin Nabi nak makan, aku bawa untuk dia. Mungkin Nabi nak minum, aku sediakan untuk dia. Kalau Nabi nak berwuduk, aku bawa air untuk Nabi berwuduk. Satu hari, pada saat dan ketika mana Nabi telah bertanya kepada sahabat tadi, mungkin terlalu baik sahabat ini. Lalu Nabi berkata, dia kata, salni, mintalah aku apa yang nak. Kan, Nabi bertanya kepada sahabat, salni, minta aku. Nak apa minta? Kan, kalaulah Nabi tanya kita yang macam tu, ya Allah, macam-macam yang kita nak. Kalau tak menikah, ya Allah, bagilah aku menikah, ya Allah, bini yang cantik, ya Allah, yang kaya, kita minta sakan. Kan, bagi yang miskin kita minta diberi kekayaan dan sebagainya lagi. Dunia dulu, hak nemulah baru soal akhirat. Mintalah aku bahagia dunia dan akhirat, ya Allah. Tu pun hak dunia lah. Hak mula-mula keduniaan tu kalau kita. Kan, tapi Nabi sallallahu, sahabat Nabi yang ditanam, yang diasuh oleh Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menjadi peneman engkau di syurga. Nabi tanya lagi, wala ghairak, tak ada yang lain lagi kan yang kamu nak minta? Takkan yang tu je kan, minta yang lain? Sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, cukuplah sekadar itu menjadi pintaan aku kepadamu, ya Rasulullah. Kalau begitu Nabi kata, fa'inni, maka tolonglah aku untuk membantu engkau menjadi peneman aku di negeri akhirat dengan memperbanyakkan sujud. Ada dalam erti kata memperbanyakkan solat.
Ulama menyebut di antaranya lagi, mungkin kita tidak mampu untuk berdamping dengan Nabi di atas muka bumi ini. Sebab masa yang lama telah meninggalkan kita dan Nabi sudah pun meninggalkan bumi ini. Nabi ada, Nabi hidup, ia di alam yang lain. Kemudian bagaimana untuk kita menjadi peneman Nabi? Ulama menyebut di antaranya adalah dengan beriqtidak, ittiba' dan juga iqtidak. Nabi SAW, perbuatan Nabi kan menjiwai Nabi sendiri. Apa yang Nabi buat, bagaimana hubungan kekeluargaan dan sebagainya lagi. Ini di antara cara bagaimana untuk kita menjadi peneman Nabi di syurga. Kalau kita menjadi peneman Nabi di syurga, bukan syurga yang di bawah, bukan syurga yang tingkat 2, yang tingkat 3, tetapi syurga yang paling tinggi. Kan, tapi kok mana pun kita kalau dapat peringkat yang 1 pun kira cukup baik dah. Kan, hak bawah tu cukup baik, kalau ada bawah pintu, bawah tangga pun okey lah syurga tu. Kalau boleh. Kan, itu di antara kelebihan bila kita menjadi murafiqun Nabi SAW, peneman Nabi di dalam syurga. Jadi kalau kita nak jadi ulama menyebut, sekiranya kita ingin menjadi peneman Nabi di syurga, maka lakukanlah seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang menjadi peneman Nabi di syurga. Baik, kemudiannya lagi yang ketujuh, engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas seorang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan, dan jikalau ada seorang itu menzalim akan dikau sekalipun. Kan? Jadi dalam ini kita dapat pengajaran. Kalau seseorang yang telah menzalimi kita, maka kita boleh juga untuk mendoakan supaya Allah membalas kejahatan dia. Tapi yang paling terbaik adalah kita tidak mendoakan kejahatan ke atas orang tadi ni. Itu yang paling baik. Kan? Kalau kata dalil dia, ada banyak dalil yang menyatakan ada. Kan? Satu ketika dahulu, kan, ada para ulama sewaktu pemerintahan Hajjaj kan, yang menzalimi para sahabat, para ulama. Ni pemerintah yang membunuh Zubair bin Awam, kan, yang telah membunuh tabi'i, yang telah mencederakan Ibnu Umar sehingga kecederaannya tersebut membawa kepada kematian. Maka para ulama pada ketika itu mendoa, dan di kalangan mendoakan semoga dia menerima balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Doa maksudnya ada ulama yang mendoakan, ada juga yang tidak mendoakan, di antaranya Anas bin Malik. Sewaktu mana mereka membawa kisah tersebut kepada Anas bin Malik, Anas kata sabarlah, nak buat macam mana? Kalau kata mungkin kalau kita bangkit untuk menyerang ataupun menjatuhkan, kita bimbang yang naik nanti lebih teruk lagi daripada hak duk ada. Kan? Itu di antara dia. Maksudnya di sini digalakkan kepada kita, mungkin dia ada reason ataupun sebab kenapa kita tak boleh mendoakan kejahatan walaupun orang yang menzalimi kita. Tapi jawapan dia, kalau kita nak doa pun boleh. Tapi di sini dalam kitab ataupun jalanan orang-orang soleh ini, mereka menyatakan bahawa tidak perlu kita mendoakan kejahatan walaupun orang itu menzalimi kita sekalipun. Baik, kemudiannya lagi menzalim akan dikau sekalipun, maka jangan engkau doakan atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang zalim kita, orang aniaya kita, kalau kita baca di antara kronologi kita sewaktu padang mahsyar, kemudian perhitungan, kemudian titian sirat, kan, sewaktu kita nak berjalan melintah titian sirat kita lepas, kemudiannya lagi kita melihat ke bawah, kita akan melihat orang yang pernah menzalimi kita. Lalu Allah Ta'ala suruh kita ni pusing balik, tengok orang ni, dan juga minta supaya orang ni dihukumkan oleh Allah sebab atas muka bumi ini dia telah menzalimi aku. Kita boleh bersorak pada muka hang, dulu hang duk kutuk, hang duk cerca, hang duk zalim, hang duk aniaya aku, hang duk ni aku sebagainya lagi, mentang-mentang aku lemah, mentang-mentang aku tak ada apa, hang orang besar dan sebagainya lagi, hang boleh zalimi aku. Sekarang nah aku duduk di atas, hang duduk di bawah, rasakan apa yang aku rasakan, bahkan lebih lagi kamu akan mendapat balasan di negeri akhirat. Kan, itu di antara dia. Kan, sebab itu kita
Jangan zalim dia. Sebab apa? Sebab kerana sabda Nabi SAW, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'a thumma yabqa lizalimin, kan? Kemudian fadlu andahu yutalibuhu bi yaumal qiyamah, kan? Di sini Nabi kata bahwasanya orang yang dizalim oleh orang yang sesungguhnya meminta ia akan doa atas orang yang zalim, kan? Kalau kata orang yang kena zalim ini meminta doa kejahatan, semoga Allah membalas orang yang menzaliminya hingga dibalasnya oleh Allah. Kemudian orang tersebut dibalasnya oleh Allah di atas muka bumi ini. Kemudiannya lagi dia kata akan dia hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian apa tinggal bagi orang yang zalim tersebut di negeri akhirat? Dah orang tersebut telah dibalas di atas muka bumi ini, maka di akhirat nanti dia tak ada dah, sebab Allah Ta'ala membalas dia. Nabi kata kalau kamu doakan dia, kan, dia kena habuan di atas muka bumi ini, mungkin habis dah. Kemudiannya lagi di akhirat nanti nak seksa macam mana lagi dah, sebab dia telah mendapat azab di dunia tersebut. Sebab itu dalam satu hadis yang lain bahawa penyakit malapetaka bala tersebut adalah sebut syautun, iaitu cemeti Allah fil ardi, hukuman Allah di atas muka bumi ini. Penyakit itu umpama rotan, cemeti, kan? Bila siapa yang mendapat musibah, bila siapa yang mendapat penyakit, bila siapa yang mendapat perkara yang tidak baik di atas muka bumi itu, seolah telah dipukul oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Maka di akhirat dengan sebab dosa tadi ni, mungkin dia diangkat sebab dia terkena di atas muka bumi ini, dan di akhirat nanti dia tidak dikenakan dengan hukuman tersebut sebab dia telah kena di atas muka bumi ini. Begitu juga hadis tadi yang bermaksud kalau kamu doakan kepada Allah agar ia dikenakan hukuman tersebut di atas muka bumi ini, jadi di akhirat nanti tinggal apa je kat dia, tak teruklah. Bermaknanya daripada ungkapan hadis Nabi SAW bukan bererti Nabi tak bagi doa, bukan tak bererti Nabi tak bagi seksa orang yang menzalimi, tapi biar dia kena di atas negeri akhirat nanti lebih buruk lagi. Kalau hampa berdoa atas muka bumi, kata muka bumi dia kena, kat akhirat nanti tinggal apa je kat dia, kan? Tinggal apa je kat dia. Itu yang Nabi sebut. Baik. Kemudiannya lagi hingga dibalas oleh Allah, kemudian dia tinggal bagi orang zalim itu. Kemudian lebih fadlun, kan, disebut fadlun indahu, maka yang lebih utama di sisinya yutalibuhu, menuntutnya dengannya orang yang zalim tadi ni, iaitu pada hari kiamat nanti. Tuntutlah sungguh-sungguh, tuntutlah apa yang telah melakukan kezaliman, kan? Kalau kita nak tuntut daripada dia, kita tuntut pahala dia, kita tuntut kebajikan dia, kita tuntut kebaikan dia. Bila kita tuntut kebaikan kebajikan tersebut, maka dia tak ada apa dah. Bila orang yang tidak ada apa ni, maka nerakalah yang utama bagi diri dia. Baik, kemudiannya lagi balasnya itu pada hari hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia, meminta ia akan doa lebih daripada balasannya itu padanya. Maka di hari kiamat nanti balasannya tersebut lebih lagi daripada ia mendapat balasan di atas muka bumi ini. Maka menuntut ia akan orang yang dizalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Maka kita tuntutlah orang yang zalim kita tersebut pada hari kiamat nanti. Baik, ke-8, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mizah, kan, bukan mizah, artinya bergurau-gurau, duk bak lawak, duk bak penglipu lara, dan daripada sakhariyah. Sakhariyah artinya bersenda-senda. Bergurau ni bagi orang gelap, bersenda-senda ni, kan. Baik, dan daripada istihza'u bin nas, iaitu kenakan manusia. Perang. Kita hari ni perang, kan? Perang tu lah. Perkena orang. April Fool lah, apalah, semua ada. Itu di antara dia. Baik, kita tengok sebab dia. Kemudiannya lagi artinya menghina akan manusia dengan dia, permainan-permainannya. Tadilah memainkan manusia, perang, ataupun macam April Fool tu yang duk perkena orang. Itu di antara perkara yang
diharamkan dalam agama Islam kita sendiri. Pada permainannya akan dia, dan semua yang demikian itu iaitu mizah ataupun sakhariyah, dan juga istihza'u bin nas, itu ditegahkan oleh syarak, oleh syarak, melainkan sedikit jua. Kalau kita nak bergurau senda, bermaknanya hanya sedikit sahaja tak mengapa. Kan, jangan sampai kita bergurau ni sampai kita hilang ingatan kita pada perkara yang sepatutnya. Kita seronok dalam kehidupan kita tanpa memikirkan soal kehidupan yang abadi, iaitu di negeri akhirat. Memang dalam bergurau senda ni, Nabi sendiri pun bergurau dengan para sahabat, dan sahabat sendiri pun bergurau dengan Nabi SAW dengan para sahabat yang lain. Sebab itu dalam satu riwayat yang lain menyebut bergurau senda, melawaklah kita kata, umpama garam dalam makanan. Maksudnya bergurau senda dalam pergaulan ini seumpama garam dalam makanan. Kurang sangat tak best, lebih sangat pun tak best. Jadi agak-agak bagaimana orang tersebut yang dia kadang-kadang mungkin dia rasa ada sikit masin, mungkin seorang dia kurang masin. Kan, jadi kalau kita tengok daripada apa yang dilontarkan oleh Nabi SAW, tidak semua orang yang boleh menerima lawak senda gurau yang bersangatan. Ada orang ni, dia ni tak boleh duduk kalau dia tak melawak. Itu di antara dia. Para sahabat ni kadang-kadang ni melawak bergurau senda punggai boh temikai kena kepala. Kaduk melawak sahabat, mungkin mereka boleh berlawak ataupun dengan keadaan yang macam tu. Masyarakat Arab kadang-kadang dia bergurau ni, saya pernah tengok Arab ni, saya tak pasti, dia pernah ambil saya tempat 4 orang pemuda dia melawak, sama duk seronok sama mereka. Bila dia melawak tu, dia pernah ambil, saya tak ingat sama ada kapok macam simen jugalah, satu tempat dia melawak, dia ambil kapok, dia punggai kapok keras kan, kapok keras tu dia ambil, dia punggai kepala berkecai kan. Kawan dia duk garu kepala, duk pegang sakit kepala, tapi duk melawak boleh bergelak. Kalau kita kan, see you include lah, macam mana jumpa di mahkamah lah, saman lah, report polis ke apa lah, semua ada. Tapi maksudnya peringkat. Mungkin masyarakat tersebut dia boleh bergurau macam tu. Kan macam kita Kedah lah. Kan kalau kita nak pi bahasa yang orang kata negeri lain mungkin tak boleh. Tapi kita Kedah ni boleh. Kan jumpa orang, celaka lama tak jumpa. Kalau orang lain, ni bahasa. Kan, mungkin. Tapi maknanya mengikut daripada kesesuaian orang sendiri bila kita nak bergurau senda. Baik, yang ni orang yang selalu buat lawak diingat sebagainya lagi, menjadi hiburan dalam diri dia. Baik, dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit jua. Maka iaitu tiada mengapa kalau sedikit itu tak mengapa. Kerana sabda Nabi SAW, la tumari akhaka wa la tumazzihu. Artinya, jangan engkau perbantahan duk bertengkar akan seorang daripada saudaramu, dan jangan engkau pergurau akan dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah olehmu bahawa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu iaitu yang berlebih-lebihan, kerana bahawa yang demikian itu membawa pada memperbanyakkan tertawa-tawa dan memperbanyakkan tertawa-tawa itu akan mematikan hati. Kan, boleh kita nak senyum, boleh kita nak bergelak ketawa, tetapi jangan terlampau sangat. Jangan terlampau sangat ketawa. Ketawa reja duduk senyum, reja duduk gelak saja dengan sebab orang buat lawak tadi. Kan, jangan terlampau sangat. Kerana apa? Banyak tertawa ini akan mematikan akan hati. Hati tersebut akan mati. Dalam erti kata, bila hati ni terlalu banyak ketawa, ia akan melupakan kepada takut ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan, ada ketika dan juga ada masa kita bimbang dengan sebab keseronokan yang kita sering tempuhi ini, kita lupa kepada kehidupan yang sebenarnya. Sebab itu ada satu ketika bahawa ketika Nabi berada di masjid, Nabi melihat bahawa ada di kalangan sahabat ni duk bergurau, duk bergelak ketawa. Lalu Nabi berkata kepada seorang sahabat, sekiranya mereka mengingati akan kematian tersebut,
mereka ingat akan mati, nescaya mereka tidak akan rasa seronok ni di dalam masjid. Kan tengok sahabat duk gelak ketawa duk seronok. Nabi kata depa tu kalau depa ingat mati depa tidak akan ketawa seumpama itu. Sebab kedudukan kita di dalam masjid mengingatkan kita kepada kehidupan di negeri akhirat, kan. Baik, lebih takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkenangkan azab api neraka, kita terkenangkan tentang nikmat syurga, kita inginkan kehidupan yang baik di negeri akhirat, kan. Itu kehidupan kita. Baik, dan membanyakkan tawa itu matikan akan hati dan menggalakkan akan dia, kan, jadi seronok. Menggalakkan akan dia ni jadi seronok, ya. Jadi seronok akan dia. Dan terkadang jadi membawa kepada derhaka. Terkadang membawa kepada penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula liyatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayuhwi biha fil qa'ri jahannam 70 kharifa. Artinya bahawa seseorang lelaki berkata dia ni jadi pelawak, tukang pak lawak, kan, pelawak, kan. Jadi hadis ni tuan-tuan, kadang ni kan kena faham kedudukan orang yang jadi pelawak ni adalah golongan-golongan yang disebut oleh Nabi, dan juga Nabi pernah nyatakan golongan ini golongan yang akan mematikan hati kita. Sebab kita ni bila tengok dia kita nak rasa seronok sahaja tanpa kita memikirkan kepada kehidupan di negeri akhirat. Okey, Nabi kata sebab apa? Sesungguh artinya bahawasanya seorang lelaki berkata ia dengan satu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia, taulannya, maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia orang yang mengeluarkan perkataan tadi ni supaya orang lain juga tertawa dengan apa yang dikatakan dia, kan. Dia menjatuh akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya, kan. Dihumbankan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka 70 tahun, kan. 70 tahun lamanya dengan sebab satu perkataan sahaja. Baik, arti satu perkataan 70 tahun lamanya. Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, kerana yang demikian itu menghilangkan akan malu, dan malu itu alamat iman. Maksudnya pelihara lidah kita. Jangan terlalu melawak sangat. Bergurau senda ni boleh, bukan tak boleh, cuma Nabi kata jangan berlebihan, kan. Ada ketika kamu bergurau senda, ada ketika kamu serius, ada ketikanya kamu bersungguh, dan ada ketikanya boleh untuk kamu bermain-main, kan. Boleh. Ada satu ketika mana Sayyidina Hanzalah, Sayyidina Hanzalah ni satu ketika berjalan, dia kata telah munafiklah aku, maksudlah munafiklah aku. Didengar oleh Sayyidina Abu Bakar, kata wahai Hanzalah, kenapa kamu ni tiba-tiba kata munafik? Ialah Abu Bakar, ketika aku bersama dengan Rasulullah, aku ingat akhirat, takut neraka, seronok dengan nikmat syurga. Tapi bila aku balik ke rumah, aku bersama dengan anak isteri, lupa segala-gala apa yang disebut oleh Rasulullah tu. Tak apa nak ingat dah syurga, tak apa nak ingat dah neraka, sebab bergembira dengan anak. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, kalau macam tu aku pun samalah. Maka mereka pergi mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tersenyum. Nabi kata, ada ketikanya hak tersebut diberikan kepada sekian-sekian, dan ada ketikanya hak diberikan kepada anak isteri kamu. Takkanlah kita balik ke rumah kita, anak isteri serius, memanjang, senyum pun tidak, bergurau. Dari mana nak datangkan rahmah? Dari mana nak datangkan kerahmatan daripada Allah kalau kita sendiri pun tidak menunjukkan rahmah pada anak isteri kita? Sebab dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, Nabi tengok satu hari Nabi bermain dengan cucu dia Al-Hasan wal Husin, kan. Al-Hasan wal Husin, cucu baginda sallallahu alaihi. Nabi ni dapat cucu, Nabi cium, Nabi peluk, Nabi gomoy, dah ikutlah. Kemudiannya lagi sahabat tengok, ya Rasulullah, aku ada anak 10 orang, seorang pun aku tak pernah buat macam kau ni ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani, tidak merahmati anak ahli keluarganya, maka ia tidak akan dikasihi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bergurau senda untuk mendatangkan kerahim atau mengasihani kasih sayang di antara ahli keluarga. Boleh saja, sebab di antaranya untuk mengharmonikan rumah tangga kita, rumah tangga kita, sebab ia di antara perkara yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kebahagiaan rumah tangga itu dimulai dengan datangnya rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, dan rahmat Allah Azza wa Jalla datangnya daripada sifat kita sendiri yang dianugerahkan oleh Allah kepada anak dan juga isteri kita. Baik, itu di antara dia. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda, kerana yang demikian itu menghilangkan akan malu, dan malu itu alamat iman. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batul minal iman. Bermula malu itu syu'bah, di antara cabang-cabang daripada keimanan, daripada tanda-tanda cabang-cabang keimanan. Baik, maksudnya yang dikatakan malu itu sebahagian daripada rentetan daripada pengisian keimanan. Sekiranya malu tersebut tidak ada, bermakna satu cabang daripada keimanan telah hilang. Bila telah hilang, bermaknanya kita mungkin ada iman tetapi tidak sempurna keimanan kita. Artinya bermula malu itu alamat daripada iman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahadun huma rufi'al akhar. Artinya bermula malu dan iman itu dipersertakan, dua perkara yang sama, kan? Dua perkara yang bersama, bukan sama, bersama. Al-haya wal iman ni satu perkara yang dipersertakan, yang sama, kemudian disamakan keduanya itu. Maka apabila diangkat salah satu daripada keduanya, dihilangkan di antara salah satu daripada keduanya itu, nescaya diangkatkan akan lain dia. Kalau malu tak ada, iman tak ada. Kalau iman tak ada, confirm malu tidak ada dah, kan? Bila kita malu ni tak ada, bermaknanya kita ni keimanan tersebut telah tiada ataupun diangkatkan. Dalam erti kata, salah sesuatu daripada kedua itu nescaya diangkatkan akan lainnya, yakni malu dan iman itu bersama-sama. Maknanya kalau malu tak ada, iman pun tak ada. Kalau iman tak ada, malu ni lagi tak ada lah. Maksudnya dua-dua tersebut ada perkara yang disertakan. Itu, maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Maka kadang orang yang buat lawak ni ikut dia tak malu, kan? Jumpa orang ikut dia aja. Orang yang buat lawak, yang duk buat tegeh-hegeh di dalam majlis ke apa sekalipun, sengaja nak bagi orang gelak dengan dia, kan? Orang macam ni tidak ada sifat malu, kan? Tidak ada sifat malu. Dan diambil daripada hadis ini bahawa orang yang tiada malu itu, iaitu tiada baginya iman, yakni tiada disempurnakan baginya iman. Bukan tak ada iman, kurang sempurna. Sebab itu hadis-hadis yang disebut la yu'minu ahadukum hatta akuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Dan banyak hadis tersebut la imana liman la amanatala. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita, walaupun tidak ada iman, tetapi diihtimalkan ataupun ditafsir oleh ulama kurangnya sempurna iman seseorang tersebut. Bukan tak ada iman langsung. Selagi kata ni orang bagi amanah, tak buat amanah, la iman, tidak ada iman. Nabi kata kafir. Bukan. La imana ai tidak sempurna iman seseorang tersebut. Begitu juga dengan hadis ni, bila kita tidak ada malu, bermaknanya iman kita ini tidak ada kesempurnaannya. Diambil pada hadis tiada iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu menghilangkan akan hibah, kan, kehebatan. Maknanya seseorang yang kita nampak hebat, muruah dia tinggi, kan, tu nampak hebat, nampak garang, nampak ni, tiba-tiba tengok jadi pak lawak, kita hormat dia tak? Kita tak pun nak hormat dah, kita buat macam kawan kita. Kalau tok guru yang kita nampak hebat-hebat, yang besar, yang gah tersebut, kita tengok gerun, tengok dia pun lebih kurang pak pandai melawak, kan? Lepas tu kita pun tak ada hormatkan dia.
kan. Jadi dia tu sebagai macam orang kebiasaan sahaja. Itu di antara dia. Hilangnya hebah tersebut daripada hati manusia, dan lagi membawa ia akan meliarkan akan hati manusia, kan, hati manusia ni. Sebab itulah tak salah untuk kita mendengar perkara-perkara yang mendatangkan soal gurau senda. Tapi kadang bimbang bila kita ni, contohlah kita ni suka dengar ceramah yang orang duk buat lawak, kan. Ustaz tu tak buat lawak, tak best aku nak cari ustaz yang buat lawak. Dia boleh dapat apa yang dia boleh lawak itulah, ilmu tu sebut dia tidak dapat, kan. Jadi kalau terlalu banyak sangat kita ni dengan seronok dengan lawak-lawak, bermakna ia akan meliarkan hati kita, kan, meliarkan hati kita. Tak salah kalau kita ada sikit humor dalam kuliah ke dalam apa, tapi jangan terlalu orang yang dengar ni jangan terlalu cenderungkan akan seronok. Nak cari orang yang boleh orang boleh seronok hati dia dan sebagainya lagi. Sebab bimbang akan meliarkan akan hati manusia dan lagi menyakiti akan hati manusia. Kadang-kadang orang tak boleh nak terima lawak, kan. Kadang-kadang kita ni buat lawak dekat orang boleh, tapi orang buat lawak dekat kita tak boleh, kan. Itu juga itu di antara dia. Ada orang yang tak boleh bergurau senda dengan isu-isu yang sensitif, kan. Setengah orang ni kita pilih dekat nama dia apa pun tak apa, dia senyum je okey. Ada orang ni tak boleh yang kita nak letakkan dia nama tertentu, kan, tak boleh nak letak, marah dan sebagainya lagi, kan. Takut menyakiti hati orang akan hati manusia, dan lagi bergurau-gurau dan bersenda itu membawa kepada perkelahian. Mula-mula melawak lepas tu jadi bunga taib, lepas tu bergaduh, berkelahi dan sebagainya lagi, dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan di dalam hati. Mungkin kena pukul, lebam di mata, tak apa, hilang 3-4 hari hilang. Tapi kalau lekat di hati, bermakna luka inilah yang akan membawa kepada masa yang cukup panjang, dan sekiranya ia menyimpan, maka disitulah yang akan lahir sifat dengki dan juga sifat hasad. Maka kedua-dua perkara ini yang akan bersarang daripada orang yang sakit dengan lawak seseorang tadi ni, bermaknanya disitulah akan lahirnya sifat mazmumah, kan. Sebab tu kita jangan sekali-kali memperbanyakkan gurau. Bergurau tersebut kita tengok kalau boleh yang ringan-ringan, jangan terlalu berat sehingga boleh mendatangkan aib orang, sehingga boleh memalukan orang, sehingga boleh menyakiti orang-orang. Maka inilah yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali tentang pelihara lidah kita daripada kita bergurau senda, daripada kita perkena orang, daripada kita melawak tak ketahuan, supaya hati orang tersebut kita jaga dan tidak akan timbul permusuhan dan sebagainya lagi. Baik, jadi saya ingat sekadar itu yang dapat disampaikan, dan insya-Allah kita akan menyambung dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fulana tumazih ahadan wa in mazahaka fala tuhibhum wa a'rid anhum ila akhirih. Dan kita akan sambung daripada segi kata-kata Imam Ghazali lagi, dan insya-Allah yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua juga daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini sedikit sebanyak menjadikan satu panduan, apatah lagi dalam kehidupan kita sekarang ini. Mudah-mudahan ia akan menjadi petunjuk kepada kita dengan jalanan yang disebut oleh ulama akan perkara-perkara yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam melayari arus kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.